Dengan ini, kita terus bersama sahabat karib saya, Nina Rozman, untuk menerangkan serba sedikit tentang isu-isu inflasi di negara. Nina, silakan. Baik, Ibrahim, apabila bercakap ataupun dengar perkataan inflasi, mungkin perkara pertama yang terlintas di fikiran orang ramai di sana adalah alamak, kenaikan harga barang keperluan asas, iaitu ini adalah membimbangkan orang di luar sana. Tapi apabila kita bercakap mengenai kadar inflasi ini diukur mengikut perubahan, mengikut harga indeks harga pengguna, iaitu bagi sesuatu item-item barangan ataupun sesuatu perkhidmatan, kadar harga perubahan mereka dalam satu tempoh masa. Tapi kita nak tengok, mari kita teliti bagaimanakah laporan terkini yang dikeluarkan oleh Jabatan Perakam Malaysia DOSA mengenai indeks harga pengguna IHP pada Oktober 2022 tahun ini. Dan apabila anda teliti, saya mulakan dengan kadar inflasi. Apabila kita bercakap IHP sudah berkait rapat dengan inflasi. Tapi apabila kita meneliti bagaimanakah kadar inflasi di Malaysia setakat beberapa bulan, kalau kita lihat di sini pada waktu Ogos tahun ini. Pada waktu Ogos tahun ini kita dapat lihat kadar inflasi pada waktu kini adalah 4.7% di tahap ini. Namun pada waktu September ia turun sedikit pada 4.5%, dan pada Oktober ia menurun lagi pada bulan lepas kepada 4.0%. Dan kita dapat lihat iaitu kadar inflasi kita mengalami trend penurunan sejak beberapa bulan, daripada bulan Ogos kita nampak. Tapi kita harus teliti bahawa kadar purata inflasi kita masih berada sekitar 4% walaupun ia turun sedikit kalau kita ikut perbandingan bulanan. Dan di sini kalau saya tunjukkan, kalau kat luar, kalau saya dapat tunjukkan, skrin ni agak tersangkut sedikit, dan kalau saya tekankan di sini, kita akan pergi ke skrin sebelah di sini. Maafkan, dia ada sedikit sangkut di sini. Tapi apa yang saya nak kongsikan, Ibrahim, di sini, kalau kita dapat teliti, ini adalah kadar inflasi yang dapat saya kongsikan setakat ini. Dan kadar inflasi ni kita harus ambil kira, sebab kadar inflasi ni, apa persoalannya kita nak tahu, Ibrahim, adakah kalau inflasi ni akan meluaskan lagi jurang sosial, jurang ekonomi kita, dan apakah kesan-kesannya kepada rakyat dengan kadar inflasi ni. Kadar inflasi ni sudah tentunya ada kesan positif dia, ada kesan negatifnya. Kesan positifnya adalah mungkin kita nak mengajar rakyat untuk berjimat cermat. Bagaimanakah mereka untuk mengurus perbelanjaan mereka lebih cermat lagi dengan kenaikan harga barang yang tinggi. Dengan kadar negatifnya adalah kos sara hidup ni semakin tinggi. Kita kena ambil teliti juga bagaimana kumpulan-kumpulan, terutama kumpulan yang berpendapatan rendah kalau inflasi ini semakin tinggi, kepada bapa atau ibu tunggal yang mempunyai anak tanggungan yang agak ramai. Bagaimanakah tanggungan mereka dengan ikut gaji mereka pada kali ini? Adakah gaji mereka mencukupi untuk menampung kadar inflasi dengan kenaikan harga barang? Dan kita harus teliti juga dengan orang bujang di luar sana yang sedang belajar ataupun bekerja di negeri orang untuk meneruskan kelangsungan hidup mereka. Dengan kenaikan kadar inflasi ini mungkin sudah menurun, tapi masih berada di paras 4%, agak tinggi kadar inflasi itu. Adakah gaji dan gaji purata upah dan mereka mencukupi untuk menangani inflasi ini, Ibrahim? Baik, kita akan bawakan perbincangan ini bersama dengan Dr. Firdausi Sofian, pensyarah kanan politik ekonomi Universiti Teknologi Mara ataupun UiTM Sabah. Sementara itu mungkin Nina boleh selesaikan urusan dengan skrin paparan sebentar lagi. Dr. Firdausi, mungkin kita boleh nak kenal pasti, adakah angka ini boleh dikatakan superficial disebabkan subsidi yang telah pun disuntik ke dalam ekonomi Malaysia setakat ini 80 bilion ringgit, namun ada yang menyatakan bahawa angka sebenar lebih tinggi daripada ini. Dr. Firdausi. Ya, Ibrahim. Jadi apabila kita cerita tentang inflasi ini, sekali lagi kita kena tanya pada diri kita sendiri, adakah kita dapat rasai barang-barang ini telah menurun? Ya, walaupun secara statistiknya kita lihat inflasi ini telah menurun sebanyak 4%. Ya, tapi pada masa yang sama juga kita kena tengok kategori inflasi, mana satu yang telah meningkat, mana satu yang telah turun. Kalau kita lihat makanan, saya rasa masih lagi dalam paras yang tinggi. Jadi inflasi ini sebenarnya adalah satu fenomena di mana kita kena tangani, ialah sebab sebelum ini kita telah melalui 2 tahun yang lalu, kita melalui satu pandemic induced crisis, dan apatah lagi dengan berlakunya geopolitik yang mengganggu rantaian pengeluaran. Jadi inflasi ini akan memberi tekanan kepada kos sara hidup. Ya, dengan itulah Perdana Menteri kita yang baru ni telah menubuhkan dan memberi 2 minggu untuk melihat cara-cara untuk menangani kos sara hidup, dan pada masa yang sama
untuk cuba mengurangkan inflasi. Namun inflasi, ya Ibrahim, sebenarnya selepas apa yang berlaku 2 tahun ini adalah tidak mungkin dalam masa 1 ataupun 2 tahun ini kita dapat harga barang yang seperti 3 tahun yang dahulu. Ya, so kita kena bersabar bahawa benda ini bukan mudah, bukan sekelip mata saja. Contohnya saya bagi seperti mana Ibrahim tadi cakap 80 bilion telah disuntik. Ada untuk membantu menangani inflasi. Pada masa itu dikenali sebagai inflasi jihad. Tapi adakah dia dapat menurunkan harga makanan? Apabila parlimen dibubarkan, saya masih ingat masa itu inflasi makanan masih tinggi. Ya, jadi maksudnya walaupun kita beri tekanan, walaupun kita beri suntikan yang begitu besar, namun harga makanan bukan semua, ada setengah itu masih boleh dikawal, tapi kebanyakan harga makanan itu memang telah meningkat walaupun dengan begitu wang yang begitu banyak ya yang kita suntik untuk membantu menangani inflasi. Jadi inflasi ini kita kena lihat pendekatan cara bagaimana untuk menangani inflasi. Sebab cara untuk menangani inflasi ini bukan satu benda yang hari ini kita bagi terus dia dapat kita kurangkan inflasi. Ya. Jadi pertama, untuk menangani inflasi ini kita hanya boleh melambatkan fenomena inflasi itu dan dalam proses kenaikan harga itu kerajaan harus mengambil pendekatan ataupun dasar fiskal untuk mengembangkan ekonomi itu lebih kompetitif. Ya, sebab inflasi ini hanya short term, dia hanya antibiotik sahaja. Ya, Dr. Firdausi, kita nak tengok inflasi kumpulan Nina. Mungkin Nina boleh berikan beberapa pendekatan yang lebih mendalam tentang inflation per group. Okey, baik. Saya akan kongsikan apakah sektor atau kumpulan yang memberi sumbangan terbesar kepada kadar inflasi kita yang terkini. Kalau anda dapat lihat di sini, teliti ini adalah inflasi mengikut kumpulan utama di sini. Kalau saya akan tunjukkan antara inflasi yang mengalami ketinggian iaitu makanan dan minuman bukan alkohol. Ini adalah kalau anda dapat lihat, okey, sini kalau warna terang ini warna pink dan berbeza antara warna hijau di sini. Ini adalah antara Oktober, perbandingan peratusan adalah perubahan tahun ke tahun. Ini dah Oktober pada tahun ini dan ini adalah Oktober pada tahun lepas. Dan kalau kita dapat lihat peningkatan pada bulan yang sama, tapi tahun yang lain adalah 7.1% pada tahun ini dan pada tahun lepas bulan ini adalah 6.8%. Dan kita dapat lihat di sini makanan dan minuman bukan alkohol ni adalah antara sumbangan tertinggi kepada kadar inflasi kita. Di sini kalau kita lihat juga yang lain, kumpulan yang lain di sini kita dapat teliti juga iaitu hiasan perkakasan penyelenggaraan isi rumah juga kita dapat sini masih kekal di paras 4% berbanding bulan yang sama tahun lepas iaitu sekitar 4%, iaitu perkhidmatan dan rekreasi kebudayaan. Ini juga kalau lihat bulan tahun ini meningkat berbanding bulan tahun lepas kepada 3.4%. Kalau di sini minuman alkohol dan tembakau kita lihat ini tidak berapa banyak sangat ada sumbangan kepada inflasi iaitu sekadar 0.8%. Kesihatan kita lihat kadar inflasi dia sama saja daripada bulan tahun lepas iaitu 1%. Pendidikan juga tidak memberi sumbangan yang banyak sangat kepada kadar inflasi kita, hanya sekitar 1% dan pakaian kasut bawah 0.4%. Dan pengangkutan dengan kalau kita tengok pengangkutan juga adalah antara paras yang tertinggi, kumpulan tertinggi yang menyumbang kepada kadar inflasi. Pengangkutan kalau diikuti kita dengan tak ada PKP dah sekarang seorang boleh travel pakai train, public transport ke mana-mana mereka, so kita dapat lihat pengangkutan juga meningkat kepada 5.2%. Namun ia sedikit rendah berbanding bulan yang sama pada tahun lepas. Dan kalau kita tengok restoran dan hotel ini memang sudah tidak hairanlah, sudah pasti restoran dan hotel orang ramai boleh travel berjalan-jalan. Kadar inflasi restoran dan hotel juga hampir mencecah ketinggian 6.8% iaitu hampir 7%, hampir sama dengan makanan dan minuman bukan alkohol. Dan apabila kita pergi ke kategori sini iaitu perumahan air, elektrik, gas dan bahan api lain-lain. Dan kalau kita tengok teliti berbanding bulan yang sama kita dapat penurunan yang amat perlahan 1.5% sumbangan berbanding bulan yang sama tahun lepas. Kita lihat kumpulan perumahan air, elektrik, gas dan bahan api punya inflasi agak tinggi iaitu 4%. Namun tahun ini ia turun sebanyak 1.5%. Ini diikuti juga dengan package yang diberikan kerajaan itu package pemulihan telah membantu kadar inflasi kita iaitu mengenai perumahan air, elektrik, gas dan bahan api yang lain. Dan kalau kita teliti komunikasi pun tidak memberi apa-apa sumbangan 0%. Pelbagai barangan dan perkhidmatan juga iaitu kekal sama pada bulan yang sama tahun lepas dan tahun ini juga sekitar lebih 2%.
Dan kalau kita nak teliti lebih terperinci lagi bagaimanakah inflasi sub-kumpulan makanan dan minuman. Kalau anda teliti sini perbandingan bulan yang sama pada tahun ini dan tahun lepas, kita dapat lihat semua meningkat. Iaitu 5.8 meningkat berbanding tahun lepas, 7.3. Ini pun kalau tengok perbandingan meningkat 8.8% pun meningkat hampir sama, iaitu 100% berbanding bulan, iaitu untuk susu, keju dan telur, iaitu antara peningkatan yang tertinggi susu, keju dan telur. Dan antara kalau kita tengok kawan dia yang tertinggi juga adalah makanan di luar rumah, iaitu sebanyak bulan ini 9.3%, hampir mencecah 10%. Dan kalau kita teliti juga minyak dan lemak, namun minyak dan lemak ni saya rasa ini adalah antara inflasi subkumpulan yang tidak mengalami peningkatan banyak sangat. Ia menurun pada bulan tahun ini, Oktober 2.6% berbanding bulan yang sama tahun lepas, iaitu hampir 4%. Kalau kita teliti juga, buah-buahan juga meningkat, sayur-sayuran. Namun sayur-sayuran juga menurun. Kalau kita dapat lihat, kita ada subsidi sayur-sayuran dan gula, jam, madu, coklat dan manisan lain juga kita dapat lihat meningkat juga berbanding. Tidak banyak yang kita dapat lihat menurun kadar inflasi kalau mengikut subkumpulan. Dan ini adalah inflasi subkumpulan makanan minuman. Jadi bagaimana pula inflasi bandar dengan luar bandar pada Oktober tahun ini? Kalau kita dapat lihat, ini adalah antara berita gembira lah kalau kita lihat pada tahun ini, iaitu bandar dengan luar bandar kedua-duanya menurun, iaitu daripada 48% pada bulan yang sama tahun lepas, turun pada bulan tahun ini iaitu 4.2%. Luar bandar juga menurun, iaitu daripada 3.4% pada tahun lepas bulan yang sama kepada 3%. Dan apabila kita bercakap mengenai inflasi, sudah tentu ia mempengaruhi kuasa beli rakyat. Bagaimanakah trend dan corak perbelanjaan mereka? Adakah ia lebih mengganggu mereka? Dan mari saya beralih ke slide seterusnya. Okey, kita lihat di sini. Ini adalah kajian daripada Astro Awani sendiri untuk kita lihat bagaimanakah gelagat ataupun trend corak pembeli ketika kenaikan harga. Dan kalau anda teliti di sini, kita dapat lihat kuasa beli menurun, corak perbelanjaan kini berubah. Dan kita lihat, okey, bagaimanakah peratusan pertambahan perbelanjaan selepas kenaikan harga barangan, iaitu sayur-sayuran, ayam-ayam, keperluan harian antara perkara yang kita perlukan setiap hari. Dan kalau kita teliti di sini, sebanyak responden mengatakan tiada perubahan kepada perbelanjaan mereka, tak ada naik ataupun tak ada kurang. Responden sebanyak 23.1% yang mengatakan tiada perubahan pada perbelanjaan mereka. Dan kalau kita lihat di sini 20% dan ke bawah ini, di sini perbelanjaan mereka mungkin efek 20% ke bawah saja. Ini adalah responden yang merangkumi antara yang tertinggi sebenarnya, 33% yang mengatakan hanya 20% ke bawah saja perbelanjaan mereka kali ini. Dan kalau kita teliti yang lain juga, bagaimana? Hampir 21 hingga 40% iaitu peratusan pertambahan dalam perbelanjaan harian mereka. Kita tengok respondennya iaitu sebanyak 15.4%. Namun ia lebih tinggi sikit untuk responden, hampir 20% mengatakan pertambahan perbelanjaan mereka mencecah daripada 40% sehinggalah 60%. Tapi kalau kita lihat, iaitu perbelanjaan antara yang kalau ada pertambahan pun daripada lebih 60% ke 100 tu, kita lihat tidak banyak responden, iaitu sekitar 2.2%, 4.4% dan juga iaitu 100 ke atas 2.2%. Dan sini kita boleh lihat menilai sedikit adakah ini B40 ataupun tiada perubahan langsung, adakah ini T20 yang mengalami kumpulan yang mempengaruhi trend corak pembelian sebegini. Dan apabila kita meneliti lebih terperinci bagaimanakah gelajak perbelanjaan isi rumah. Kalau anda lihat di sini, okey, ini adalah sebelum kenaikan harga. Kalau anda lihat di skrin anda, di belah kiri sebelum kenaikan harga. Tapi kalau anda lihat di depan skrin anda, sebelah kanan, ini adalah semasa kenaikan harga. Dan kita membuat perbandingan. Iaitu pertama, kalau anda lihat perbandingan, membeli barang di kedai berbeza pada harga yang lebih murah. So, pada sebelum kenaikan harga, sebanyak 41.8% saja. Namun, selepas kenaikan harga, kita tengok lebih 50% hingga mencecah 81.3%. Mereka akan lebih memikirkan, okey, nak cari kedai mana yang lebih murah. So, kita dapat lihat lebih 50% selepas kenaikan harga. Lepas tu, kita dapat lihat juga, okey, segelintir mungkin menukar kedai lah yang lebih murah. Sebelum kenaikan harga, mungkin semua orang enjoy, ramai di luar sana orang enjoy, dia takkan kedai, dia akan pergi mana-mana kedai saja untuk membeli. Dia tidak akan memilih untuk mencari kedai menjual harga barang yang lebih murah ke atau perkhidmatan yang lebih murah ke. Namun selepas kenaikan harga, kita melihat iaitu peratusan responden mengatakan hampir 80% mengatakan mereka harus menukar ke kedai yang lebih murah semasa kenaikan harga. Dan kalau kita teliti juga yang lain,
Yang ni kalau saya perincikan merancang sebelum berbelanja. Okey, dulu kita boleh relax sedikit dulu sebelum kenaikan harga. Mungkin hanya sekitar 27.6% saja mengata mereka tidak memerlu merancang sebetul-betulnya sebelum kenaikan harga. Namun selepas kenaikan harga sudah tentu mereka harus teliti pelbagai aspek kat mana nak beli, harga atau brand apa yang lagi murah ataupun di kedai mana yang lagi murah, dan sebanyak 73.6% mereka akan merancang sebelum berbelanja. Mungkin sebelum kenaikan harga checklist kat sini, selepas kenaikan harga checklist mungkin panjang lagi. Dan kalau kita dapat lihat membeli barang berkualiti tinggi. So sebelum ni sebelum kenaikan harga semua tidak kisahlah harga untuk membeli barang kualiti tinggi, mereka akan tak berkira sangat, mereka akan cari mereka akan membeli mereka akan pastikan barang itu lebih berkualiti daripada harga. Mereka tidak kisah sama ada ia mahal ke murah ke. Mereka tidak kisah. Hampir responden mengatakan 15.4% mereka akan membeli barang berkualiti. Tapi selepas kenaikan harga turun lebih kurang kurang daripada 10%, iaitu 7.7% mereka akan membeli barang yang berkualiti tinggi. Dan kalau kita dapat lihat itu membeli barang berkualiti rendah iaitu sebanyak 28.6%. Dan sini kalau kita teliti, apabila kita dah teliti kuasa beli, semua orang akan at the end, Dr. Firdausi, saya nak sambung apabila kita bercakap mengenai inflasi, sudah tentu ia mempengaruhi trend dan kuasa beli rakyat. Dan tapi di situ apabila datang kembali kita rakyat akan lihat kepada benda asas. Adakah gaji dan upah purata sekarang mencukupi untuk menampung kenaikan harga barang dan kadar inflasi yang sedang kita hadapi? Dan kalau saya dapat tunjuk secara lebih ringkas iaitu purata dan gaji dan upah bulanan pada tahun 2012 sehingga tahun 2020, di sini kita dapat lihat pergerakan iaitu daripada tahun 2012 sebelum COVID, iaitu purata gaji daripada 500 hingga 3,500. Sebelum COVID kita tengok perjalanan semakin meningkat gaji pun orang pun tengah syok, gaji semakin meningkat, gaji upah bulanan mereka. Namun pada 2020 iaitu di mana ekonomi kita suram, mengalami penyusutan, terdapat banyak terkesannya ekonomi, kita dapat lihat iaitu penurunan pada 2020. Namun kita sudah pun masuk tahun 2021 dan 2020 sudah tentu purata gaji upah bulanan sudah pun berubah, ia mungkin meningkat kepada kadar sebelum pandemik COVID-19. Namun kita harus teliti juga bagaimanakah penengah gaji orang median yang banyak terkesan, terutama B40, M40 yang banyak terkesan daripada peningkatan inflasi ni, yang banyak terkesan daripada kenaikan harga barang ini. Kalau kita teliti daripada sepanjang sebelum COVID sampai 2020, seperti sama tadi kalau kita tengok purata gaji dan upah bulanan, di sini kita dapat lihat iaitu peningkatan sepanjang tahun. Namun pada waktu COVID ia menurun pada 2020. Dan persoalannya sekarang kita mahu lihat adakah dengan peningkatan gaji minimum RM1,500 ni sudah mencukupi. Dan saya ingin tanyakan kepada Dr. Firdausi, bagaimana adakah wajar untuk kita masih beri tumpuan kepada subsidi barangan ni macam ayam, daging ataupun terutamanya dekat dua segmen yang kita nampak tadi iaitu minyak dan lemak dan juga gula. Minyak sebab Firdausi. Betul. Ya, kalau kita lihat daripada pattern, pertama kita tengok ada beberapa perkara isu di sana. Kalau kita tengok makanan masih tinggi. Lepas tu kajian yang dibuat oleh Sri Awani itu pun menarik juga, di mana kita lihat memang ada perubahan, terutamanya dari segi mencari kedai yang lebih murah. Sebelum ni dia lebih selesa lah, gaji itu masih okey. Tapi inilah sebenarnya kalau kita ingin tangani inflasi, kita kena lihat bukan sahaja kita cuba tangani inflasi itu mengawal harga. Sebab harga ini secara adalah natural phenomena di mana dia very sticky, maksudnya dia akan berubah amat berubah dengan cepat sekiranya mempunyai krisis kah, mempunyai rantaiannya terganggu. Jadi yang paling penting sekarang apa yang kita kena fokus adalah gaji rakyat. Sebab kalau kita lihat kebanyakan negara ratio antara gaji itu kepada KDNP adalah 60%. Kalau di Malaysia ni hanya 35%. Apatah lagi dengan gaji minimum 1,500 itu. Sebenarnya memang kita kena kaji semula. Sebab dalam menangani kos sara hidup ini ada dua perkara utama yang kita kena tekankan. Pertama adalah pendapatan. Namun sebelum pendapatan dan juga harga.
harga kita boleh kawal, kita boleh lambatkan inflasi itu seperti saya katakan tadi dengan adanya saya rasa dengannya api, electricity itu sebenarnya itu banyak membantu pada kepada rakyat Malaysia. Namun harga makanan itu yang seperti yang saya katakan tadi begitu banyak suntikan duit subsidi pun kita tetap lihat harga makanan itu meningkat. Ini belum kita lihat ini secara keseluruhan Malaysia, belum kita lihat pada negeri-negeri. Kalau negeri-negeri lagi ini kena cerita lebih panjang, mungkin 2 jam mungkin cerita pasal ketidaksamarataan itu. Jadi bagaimana untuk menangani ini, dia mengenai kos sara hidup ini, dia kena meningkatkan gaji tersebut. Untuk meningkatkan gaji rakyat di Malaysia ini, dia perlu memastikan environment ekonomi yang kondusif. Ya, dia amat memerlukan supply side policy, di mana kita perlu pertama membawa pelaburan yang lebih banyak, market friendly environment, dan juga pelaburan bukanlah jenis-jenis pelaburan yang dikatakan sebagai separa kemahiran rendah itu. Ya, kita kena untuk meningkatkan gaji sebab pelabur dan juga peniaga. Kalau kita nak tingkatkan gaji, maksudnya orang itu perlulah mempunyai kemahiran tertentu. So, kalau tidak berbaloi untuk beri gaji yang begitu tinggi. Tapi sedangkan kita ni di Malaysia memang ramai graduan kan, setiap tahun kita banyak graduan, mostly educated dengan tertiary background, maksudnya boleh kita bagi gaji yang tinggi sebenarnya. Jadi ini yang sepatutnya kita kena fokus untuk meningkatkan gaji itu. So kalau kita hanya fokus pada inflasi saja, tapi kita tidak lihat sebenarnya, macam contoh tadi kajian daripada Astro Awani itu, bila kita tengok tidak ada perubahan pattern apabila membeli, saya rasa 20% saja. Tapi sekiranya kita tanya mereka, berapakah yang mereka boleh simpan dalam setiap bulan, saya boleh pastikan mereka mungkin kurang daripada 500, lebih daripada mungkin 70% rakyat Malaysia tidak ada simpanan, lebih kurang daripada 500. Kalau kita tengok semasa inflasi ini, terutamanya B40 dan juga M40. Dan kita tahu juga M40 sekarang telah banyak, dekat 600 lebih ribu M40 itu telah tergelincir kepada B40. Ya. Jadi di sini ni untuk meningkatkan gaji itu adalah satu pendekatan yang kita kena fokus untuk menangani kos sara hidup. Sebab kalau gaji masih sama juga untuk berapa 10 tahun ini kan, tapi inflasi meningkat, walaupun ada juga kajian saya rasa sebelum ni ada mengatakan bahawa gaji akan meningkat 2.2% pada 2023 ya. Tapi 20% itu dibandingkan dengan inflasi 4% saya rasa masih juga tidak cukup. Ya. Jadi gaji ini kita kena tingkatkan. Untuk meningkatkan gaji ini dia perlu ada mempunyai pelaburan yang kondusif. Kerajaan harus memberi kalau contohlah kalau isu pasal kemahiran, jadi upskilling itu kena ditekankan ya. Dan pada masa yang sama juga kita kena fokus pada penjimatan daripada kerajaan pun kena ditekankan. Penjimatan dan juga bagaimana untuk, kalau kita cerita tentang market yang kondusif, maksudnya kita kena kurangkan seperti mana yang telah diputuskan ini, contohnya permit ya. Benda-benda yang ada permit, ada lesen, yang ini benda-benda yang boleh distort market. Jadi bila distort market itu tidak memberi insentif kepada pengeluar ataupun pelabur untuk datang. Sebab harga is very artificial. Jadi maksudnya kita kena cuba kurangkan distortion pada pasaran tersebut agar kita mampu merancangkan ekonomi kita. Dr. Firdausi, mungkin kita juga boleh memberi penekanan terhadap targeted subsidi. Mungkin ada mekanisme yang lebih G2 yang dijangka akan dilaksanakan oleh pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim atau bagaimana? Ataupun adakah Dr. Firdausi rasa mungkin targeted subsidi ini terus menjadi satu inspirasi orang ramai tetapi mungkin agak mustahil untuk dilaksanakan?
targeted subsidi ini adalah satu benda yang memang baik sebenarnya untuk mengurangkan perbelanjaan. Tapi targeted subsidi, bagaimana kita ingin target subsidi itu bukan satu perkara yang mudah. Ini betul-betul kita kena duduk dan kita kena lihat. Saya contohlah, sebab di Sabah ni harga ayam ni amat berbeza dengan di Semenanjung kerana dekat 12-13 ringgit kerana sekilo, ya. Kalau di Semenanjung dekat 8 ringgit. Kalau kita ingin membuat subsidi, kalau kita buat subsidi, kita kena duduk dan lihat. Kita tidak boleh pukul rata apabila kita buat subsidi ini, kadang-kala tidak boleh pukul rata contohnya. Sebab subsidi ini kita kena lihat pada rantaian pengeluaran tersebut. So rantaian mana which chain ataupun rantaian mana yang kita perlu bagi subsidi. Kalau kita hanya bagi subsidi untuk mengawal harga, dan bila harga itu hanya konstan begitu sahaja, ia tidak memberi insentif kepada pelabur ataupun peniaga untuk mengeluarkan barangan. Sebab harga tetap rendah, tapi kos pengeluaran tinggi. Jadi maksudnya mereka akan kurangkan pengeluaran. Inilah realitinya apabila kita cuba untuk kawal harga dengan subsidi. Akhirnya apa yang kita alami? Kita tidak cukup makanan, pengeluaran kurang. Jadi bila lihat pada targeted subsidi ini, bukan seperti mana yang orang selalu katakan yang ialah orang kaya patut kurangkan subsidi, B40, M40 patut mendapat lebih. Sebab kadang-kala ada argument dia bilang yang kaya itu membayar tax yang lebih tinggi lah. Tapi banyak juga yang kaya itu try to evade tax, ya. Tapi itu biasa orang yang biasa kalau kita dengar, ya. Jadi di sini ni rantaian. Kalau kita nak lihat rantaian bagaimana. Contoh subsidi untuk api dan electricity ini adalah satu benda yang baik, ya. So saya rasa itu boleh diteruskan untuk sementara waktu sehinggalah subsidi rationalize, benda tu. So rantaian, apa jenis rantaian, di mana segmen yang kita chain yang kita kena subsidize, itu yang kita kena duduk perhati dan diperincikan. Sebab ini bukan mudah untuk kita buat satu bersasar. Bagi contohlah macam isi minyak lah, kononnya sebab banyak T20 yang mendapat sebab mereka yang mengisi minyak yang lebih banyak dibandingkan dengan B40 ataupun M40. Jadi kalau kita mau bersasar, jadi bagaimana? Adakah dia memegang kad? Siapa yang tentukan bagaimana dia isi minyak? Jadi benda itu bukan mudah untuk kita mekanismenya itu bukan mudah. Tapi persoalan dia sekarang adalah bila bersasar, maksudnya kita kena lihat sekali lagi rantaian pengeluaran makanan itu di mana yang kita harus beri subsidi agar dia tidak mengganggu kuasa pemasaran itu yang menyebabkan distortion dan tidak memberi insentif kepada peniaga-peniaga untuk mengeluarkan barang-barangan mereka. Baik, Dr. Firdausi, seperti yang Dr. Firdausi cakap tadi, kita harus tengok iaitu rantaian. Sekali lagi, macam mana kita nak tengok, contoh subsidi apabila bercakap subsidi daripada iaitu subsidi bersasar, tapi kita harus lihat banyak peringkat. Contoh kalau kita jual barang, so kalau jual barang itu kalau minyak mahal, ada yang berkata automatik semua benda mahal. Sebab minyak mahal, transportation jadi mahal. Lepas tu bila transportation jadi berkait. mahal, berkait rapat. Lepas tu bahan ataupun untuk membina produk itu pun jadi mahal. Sekaligus output jadi mahal. Jadi bagaimana? Ini macam Dr. Firdausi cakap agak susah untuk kita pastikan kelarasan untuk setiap bahagian. Jadi bagaimana untuk kerajaan seterusnya ataupun kepada bakal kabinet yang akan dibentukkan, bagaimana mereka memperhalusi setiap peringkat ini untuk pastikan itu subsidi bersasar ini diberi kepada yang tertentu dan bagaimana iaitu setiap peringkat itu mendapat manfaat dan tidak membebankan lagi, terutama membebankan kepada iaitu konsumer kita. Bagaimana Dr. Firdausi? Alright, contohnya kalau kita kalau kita tidak bagi subsidi kepada electricity, sudah tentu itu akan menyebabkan semua kos akan naik harga, ya.
Jadi mungkin subsidi kepada electricity bolehlah disambung semula dan kita boleh maintain dengan subsidi tersebut. Mungkin contohnya lah kalau kita lihat kalau subsidi pengeluaran ayam lah contohnya. So kita lihat dia punya chicken feed ataupun makanan untuk ayam itu mungkin itu boleh kita subsidi, boleh beri subsidi pertama. Yang kedua, kota untuk import makanan itu, kota untuk import makanan ayam itu kita harus cubalah untuk kita remove benda itu ya. Jadi ini adalah rantaian-rantaian yang kita kena lihat, okay? Sebab ada contoh satu lagi contohnya macam minyak kenderaan logistik, minyak kenderaan sekarang kalau RON 95 itu masih lagi subsidi kerajaan. Sebab kalau itu ditarik juga ataupun bersasar, alright, itu pun akan menyebabkan harga meningkat. Jadi ini adalah perkara yang kita kena seperti mana yang saya cakap. Sebab ini benda kita kena duduk dan melihat seluruh rantaian itu. Dan yang paling penting, bagaimana kita try to beat inflation is a losing battle. Apa yang kita perlu buat adalah untuk meningkatkan gaji rakyat. No doubt about it. Right? Itu perlu dibuatkan sebab kos sara hidup berkait dapat dengan income, pendapatan. Apa-apa kita buat pun kalau tidak kita buat apa-apa untuk pembangunan gaji, untuk meningkatkan gaji, maka sudah tentu kita akan fight a losing battle.